Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 17 April 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan Buletin edisi petang. Susulan pengumuman Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada 23 Mac lalu menerusi pakej bantuan Sarawakku sayang 2 juta penutup mulut dan hidung secara percuma akan diagihkan kepada rakyat Sarawak. Sehubungan itu, penyerahan 1.2 juta penutup mulut dan hidung oleh Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN Sarawak kepada pejabat residen dan daerah RNDO untuk 3 bahagian telah dilaksanakan pada Jumaat. Penyerahan tersebut telah disaksikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Hui Hian. Untuk itu, wartawan Buletin UKAS Lia Amira ada laporannya. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Lia Amira yang kini berada di hadapan pintu masuk Majma Mall Kuching bersempena dengan penyerahan topeng penutup mulut dan hidung daripada UKPN Sarawak iaitu Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Sarawak kepada RNDO Sarawak iaitu Pejabat Residen dan Daerah susulan daripada kenyataan pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas bahawa 2 juta topeng penutup mulut dan hidung akan diagihkan kepada seluruh rakyat di Sarawak. Dan turut hadir hari ini menyaksikan sekaligus menyempurnakan majlis penyerahan topeng mulut dan hidung ini ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Menteri Perumahan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Hui Hian. The first batch is Kuching, bahagian Kuching and Samarahan because it's a hot red zones. So the red zones, we have to answer the red zone first. A total of these 3 divisions, the red zone, especially in Kuching and Samarahan, each bag is 6 face masks per household. And then altogether, the green zone and the yellow zone got 4 pieces of face masks per household. Altogether, is here about 1.2 million face masks. 1.2 juta penutup mulut dan hidung telah diserahkan oleh Timbalan Pengarah UKPN Datuk Muhammad Mursyidi Mustafa kepada Residen Kuching Sherina Husaini dan Timbalan Residen Serian Selamat Jatianya. This is part of Sarawakku Sayang Assistance Package 1 that CN Abang Jo announced. So I hope that with this, everyone can make full use of it, give a bit of protection and don't waste the mask unnecessary. Thank you. Saya Lia Amira dan juru video Amirul Syafiq melaporkan untuk Buletin UKAS. Laporan seterusnya. Bantuan khas Sarawakku sayang salah satu daripada komitmen tinggi Kerajaan Sarawak mengutamakan kebajikan rakyat menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing berkata, bantuan tersebut sedikit sebanyak akan meringankan beban rakyat termasuk di Dun Meradung menghadapi situasi sekarang. Banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana sangat prihatin untuk rakyat Sarawak, lebih-lebih lagi rakyat di kawasan Meradung. Dengan bantuan khas Sarawakku sayang, ini memang akan ringankan beban rakyat di seluruh negeri kita. Sementara itu, salah seorang penduduk kampung Abang Ali, Bintangor Muhammad Roslan berkata, beliau amat menghargai bantuan daripada kerajaan negeri tersebut. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak kerana memberi bantuan RM250. Sarawakku sayang. Manakala bagi tuai rumah Anggok Bali dari Sungai Meradung, bantuan tersebut amat bermakna kepada mereka untuk menghadapi tempoh PKP ini. Terima kasih kepada di Sarawak punya labayan polisi bantu kami 200. Nah, terima kasih. Beralih ke perkembangan hebahan bergerak. Pejabat Daerah Seri Aman dengan kerjasama Jabatan Penerangan Daerah Seri Aman dan polis telah melaksanakan hebahan bergerak atau Info on Wheel di Kampung Hulu Seri Aman tentang PKP yang kini memasuki fasa ketiga.
Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Asriwi berkata, inisiatif hebahan itu adalah bagi membantu menyampaikan saranan kerajaan kepada masyarakat setempat untuk kekal berada di rumah, memandangkan arahan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah salah satu cara bagi memutuskan rantaian COVID-19. Jelasnya, menerusi PKP Fasa 3, pihak polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang ingkar arahan PKP. Berikut pula laporan mengenai proses agihan bantuan makanan Sarawak Ku Sayang di Dun Jepak kini sedang dilaksanakan secara berberingkat. Wakil Pusat Khidmat Dun Jepak Muhammad Zaiful Fadilah Junaidi berkata, ianya bertujuan memenuhi SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam tempoh PKP. Jadi kita telah beri talimat dengan sidak pengundi-pengundi di Bandaria Park dan kebanyakan sahaja dah fahamlah dengan situasi masa tu. Sementara itu, Ketua Blok C PPR Bandaria Park Matthew Taib ketika ditemui UKAS berkata, beliau mengucapkan terima kasih kepada Adun Jepak di atas sumbangan bantuan makanan ini. Mengucapkan ribuan terima kasih lah atas bantuan dari Dun N67 Jepak di bawah YB Talib Zulkifli atas sokongan parti beliau di bawah program PKP bantuan ini. Ketua Blok Q PPR Bandaria Park Jimmy Bakar yang ditemui juga bersependapat dengan mengucapkan terima kasih atas bantuan makanan yang sememangnya ditunggu semasa PKP. Mengucapkan terima kasih kepada Pusat Khidmat 667 Jepak kerana memberi sumbangan bantuan berupa beras untuk semua di PPR Bandaria Park inilah, untuk fasa pertama untuk 9 blok. Manakala di Miri, jadual penerbangan ke Kuala Lumpur yang terhad dalam tempoh PKP telah menyebabkan kumpulan tabligh dari Perhimpunan Jemaah Tabligh di Masjid Seri Petaling terpaksa melanjutkan tempoh kuarantin mereka di Dewan Serbaguna Kampung Lembah Hijau Miri dan Surau Darul Falah Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri telah memutuskan bahawa Dewan Serbaguna Kampung Lembah Hijau Miri dan Surau Darul Falah Miri sebagai lokasi transit yang juga berfungsi sebagai pusat kuarantin sementara untuk kumpulan ini sementara menunggu penerbangan pulang ke Semenanjung. Kesemua jemaah tabligh ini telah menjalani ujian saringan COVID-19 dan dikuarantin di Hospital Miri sebelum menjalani tempoh 14 hari kuarantin di Kampung Sukan Petronas Miri. Sementara itu di Talian, penduduk di 58 rumah panjang di kawasan berkenaan digesa meneruskan kerjasama sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Penghulu Mawar Awang berkata, segala peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan semasa PKP akan diperketatkan lagi di semua rumah panjang di situ. Jadi saya berharap agar semua pihak penduduk rumah panjang harus bekerjasama dengan kerajaan untuk mematuhi undang-undang yang kita diketatkan untuk pada masa ini. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video mengenai bagaimana penularan wabak COVID-19 boleh merebak. Saksikan.
Sekian edisi petang bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Jaga diri dan sentiasa berwaspada di mana sahaja anda berada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.